Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So hari ini saya akan sambung dengan contoh 6. Contoh 6. Muka surat 76. Okey. Tommy mempunyai 3 unit kondominium A dengan 1 bilik tidur. Okey, katakan kita buat table lah bilik tidur. Kita buat dalam bentuk jadual. A bilik tidur dia 1. Kemudian B bilik tidurnya ada 2 dan C bilik tidurnya 3. Kesemua unit kondominium itu disewakan dan jumlah sewa yang diperoleh adalah 1,240. So jumlah sewa RM1240 sehari, per hari. So sehari. Okay. Tommy perlu menyimpan 10% daripada harga sewa unit jenis A. Okey, ni simpan. Simpan 10% untuk A. 20% dari harga sewa unit B, 20% dari B dan 30% daripada unit C untuk kos penyelenggaraan. Okey, jumlah simpanan sehari ialah sebanyak, jumlah simpanan sehari sebanyak RM276 sehari. Okey, harga sewa bagi unit C, harga sewa bagi unit C adalah 2 kali harga sewa bagi unit Y. Okey, katakan saya namakan A, B, C ni sebagai X, Y dan Z. X, Y dan Z. Okey, dia kata harga sewa unit C adalah 2 kali harga sewa unit A. Maknanya 2 kali A maknanya 2 X. Okey. Kemudian, berapakah harga sewa sehari bagi setiap unit kondominium milik Tommy? Okey, berapa harga sewa sehari bagi setiap unit? Okey, sekarang ni dalam exam dia akan bagi dalam bentuk ayat yang panjang macam ni. Okey, dia akan bagi dalam bentuk ayat yang panjang macam ni. Jadi awak kena keluarkan maklumat dalam bentuk table. Inilah bentuk tabelnya. Awak kena keluarkan maklumat dalam bentuk table. Nak. Sama. Okey, dalam bentuk table. Keluarkan maklumat dia dalam bentuk table. Okey. Jadi sekarang kita tahu A ini adalah X. Okey, harga sewa dia X, B ni Y. So Z itu bersamaan dengan 2X. Okey, tinggalkan macam tu. Sekarang ni jumlah sewa, okey, jumlah sewa adalah 1240. Okey, 1240. Ini persamaan pertama yang kita boleh bina. Okey. So jumlah sewa okey, sekejap. Kita ada tiga pemalar. Jadi kebiasaannya bila 3 pemalar kita kena bina 3 persamaan. Okey. So persamaan pertama jumlah sewa. X tambah Y tambah Z. Okey, ni jumlah sewa. X tambah Y tambah Z, ni Z X tambah Y tambah Z bersamaan dengan
1, 2, 4, 0. Ini persamaan pertama. Okey, persamaan kedua. Ini 10% adalah 0.1. 0.1 daripada X tambah dengan ini 20. 0.2 daripada Y. Okay, 20% daripada jumlah sewa. Jumlah sewa Y. Jadi 20%. 20% adalah 0.2 Y. Tambah 30%. 30% adalah 0.3. So 0.3 daripada Z. So jumlah simpanan ini adalah 276. Ini adalah persamaan kedua. Okey, dah ada dua persamaan. Persamaan ketiga, okey, kita tahu tadi dia beritahu Z sama dengan 2X. Z sama dengan 2X. Ini persamaan tiga. Ada tiga perkara, maka akan ada tiga persamaan. Setakat ni boleh faham ke? Boleh. Okey, berapa orang sekarang ni ya? Sekejap kita tengok. Okay, ada 12 orang, Alhamdulillah. Masih ada dalam 18 orang lebih. Lebih 18 orang lagi. Baik, sekarang ini cikgu nak permudahkan soalan ini. Kita boleh buat dalam bentuk penggantian ataupun bentuk penghapusan. Okey, sekarang ni bila kita nampak Z sama dengan 2X, kita boleh buat penggantian. So kalau saya gantikan persamaan 3 ke dalam persamaan 1, okey, 3 persamaan 3 into 1. Saya masukkan persamaan 3 dalam persamaan 1. So X tambah Y tambah Z ini adalah 2X. So 2X sama dengan 1240. So saya permudahkan 3X tambah Y sama dengan 1240. Ini persamaan keempat. Okay, kemudian 3 ni juga boleh masuk dalam 2. Okay, 3 ni boleh masuk dalam 2. So masukkan 3, masukkan dalam 2. So masukkan 3 dalam 2, 0.1X tambah 0.2Y tambah 0.3 darab dengan Z. Z itu adalah 2X sama dengan 276. Kita permudahkan 0.1X tambah 0.2Y tambah 0.6X sama dengan 276. Saya permudahkan lagi. Saya permudahkan lagi, 0.1 tambah 0.6 adalah 0.7X tambah 0.2Y sama dengan 276. Ini persamaan 5. Jadi sekarang ini ada dua persamaan dengan dua pemboleh ubah. Okay, saya dekatkan tulisan, saya dekatkan persamaan tu bagi kita nampak dia lebih jelas, nampak lebih jelas. So 3X tambah Y sama dengan 1240. Ini persamaan 2. 0.7X tambah 0.2Y sama dengan 276. Ini persamaan 4, ini persamaan 5. Okay, ada dua persamaan. Yang ini awak nak guna penggantian pun boleh, awak nak guna penghapusan pun boleh. Kalau saya guna penggantian juga, so dari 4, daripada persamaan 4, Y sama dengan, saya biarkan Y sebagai subjek. So 1240 tolak 3X. 1240 tolak 3X. Ini persamaan 6. So saya masukkan substitute 6 ke dalam 5. 6 into 5. Saya masukkan persamaan 6 ke dalam persamaan 5. So 0.7X tambah 0.2
Y kita adalah 1240 tolak 3X. Y ini kita gantikan dalam sebutan X. Sama dengan 276. Okay. Selesai kan? Kita boleh dapat nilai X. 0.7X tambah 0.2 darab 1240. Berapa? 0.2 darab 1240 berapa? 248. 248. Tambah tolak jadi tolak. 0.2 darab 3, 0.6x. Sama dengan 276. Okay. So 0.7x tolak 0.6x dia jadi 0.1x. Sama dengan 276 tolak 248. Okay, tambah bawa kanan jadi tolak. 276 tolak 248. So ini akan dapat 28, 0.1x. Kita nak x sahaja. Jadi 28 bahagi dengan 0.1. Jadi x sama dengan 280. Okay. So ini adalah kondominium A. A sewa dia adalah sewa jenis A RM 280. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Okey, nak dah dapat X, kita boleh dapat Y. Y tadi daripada persamaan 6 tadi, Y dia guna X. Jadi X ini kita gantikan dengan 280 yang kita dapat tadi, maka kita boleh dapat Y. Okey, Y sama dengan 1240. Okay, Y sama dengan 1240 tolak 1240 tolak 3X. So 1240 tolak 3. X tadi adalah 280. So Y sama dengan 1240 tolak 6840. So Y sama dengan 400. So, sewa jenis B bersamaan dengan RM400. Okey. Nak dapatkan Z pula. Okey, cari pula Z tadi mana? Mana ada Z? Sebab kita ada X, Y, Z. So, Z tadi daripada jadual kita dapat Z sama dengan 2X. Jadi Z sama dengan 2X. X tadi adalah 280. Jadi Z sama dengan 560. Jadi sewa jenis C bersamaan RM560. Okey, dalam SPM cikgu nasihatkan awak pada akhir jawapan, awak buat kesimpulan. Sewa jenis A sama dengan RM280. Jenis B sama dengan RM400. Okay. Dan jenis C sama dengan RM560. Okay, kalau kata dalam cara kerja awak tak nak tulis dulu yang ini pun tak ada masalah. Yang ini tak ada masalah kalau awak tak tulis lagi. Tapi pada jawapan akhir awak tulis jawapan yang awak dapat. Okay, kesimpulan dia. Sebab apa? Setiap cara kita menulis ni mempengaruhi emosi penandaan pemeriksa. Pemeriksa tu manusia. So kita nak bagi dia nampak jelas jawapan kita. Tak perlu dia nak cari-cari dah. Tapi memang semua pemeriksa akan cari jawapan awak, mana yang dia tak dapat di jawapan akhir, di bahagian akhir dia akan cari pada pengiraan atas. Dia akan cari. Tapi kalau awak mudahkan cara dia, pemeriksaan dia, senang. Dia akan tanda mudah awak dapat markah lah. Maksudnya senang lah awak, kertas awak ditanda. Okay. Okay, setakat ni boleh faham? Contoh 6.
Boleh. Okay. Next. Tapi jawapan akhir tadi, kalau tulis jawapan akhir, jangan buat hashtag, jangan buat double line, jangan buat triple dot. Okay, tu jangan. Dia akan jawapan macam ni saja. Okay, next. Sekarang jam 9.10. Baik. Saya nak masuk 3.2. Persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Okay, sebelum ni awak ada 3 persamaan, 3 persamaan linear. Sekarang ini saya nak masuk persamaan linear, dan persamaan tak linear. Okay. Awal-awal kelas hari tu saya dah jelaskan apa itu linear, persamaan linear. Siapa masih ingat apa itu persamaan linear? Apa itu persamaan linear? Ada sesiapa boleh jawab? Boleh tolong bagi jawapan? Ada yang ingat tak? Apa itu persamaan linear? Apa persamaan linear? Senyap aja. Persamaan linear bukan diam jawapan dia. Ingat ke tak? Kuasa pemboleh ubah tertinggi 1. Ya, lagi bagus. Semua merajuk ni pen ni. Kuasa tertinggi 1. Lagi? Kalau dia kata persamaan linear dengan 3 pun boleh ubah. Persamaan linear dengan 3 pun boleh ubah. Tiga pun boleh ubah. Maknanya kuasa tertinggi dia 1. Persamaan linear, kuasa tertinggi dia 1. Dan dia ada 3 pemalar. 3 unknown. Kalau kata 3 tu mungkin X, Y, Z ke, A, B, C ke. Tak kisahlah apa-apa kan. Awak boleh guna sebarang huruf. Okay, itu kalau 3 pun boleh ubah. Kalau persamaan tak linear, kuasa tertinggi dia bukan 1. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4 dan sebagainya. Okay, dia adalah nama-nama dia. Sebelum ni saya ada terangkan sampai salingan reciprocal, cubic, kuasa 3 pun saya ada terangkan. Okay. Refresh balik nanti. Okey, contoh 7. Selesaikan persamaan serentak yang berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. So 2x. Tak nampak cakap kalau tak nampak cakap. 2x tambah y sama dengan 4. Y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. Ada 2 persamaan. Okey, ada 2 persamaan. Kalau nak guna kaedah penggantian, penggantian, kita perlu gantikan linear ke dalam non-linear. Itu lagi mudah. Tengok berpandu pada soalan. Linear masukkan ke dalam non-linear.
Okey. Sekarang ni linear adalah persamaan 1. 2x tambah y sama dengan 4. Okay, from 1. From equation 1. So 2x tambah y sama dengan 4. Ini adalah persamaan linear. Bila persamaan linear, kita cari pula subjek. Nak wujudkan subjek, pekalinya 1. Di mana pekali 1? X perkali 2, y perkali 1. Jadi pekali 1 adalah y. So y sama dengan 4 tolak 2x. Okay, ini persamaan 3. Okay, ini adalah subjek. Subjeknya adalah y. Y sama dengan 4 tolak 2x. Sekarang ini kita dah dapat subjek, kita masukkan substitute. Kita gantikan 3 okay, into 2. Sebab tadi kita dah guna persamaan 1. Dah guna persamaan 1, jangan guna dah. Kita guna yang lain pula. Ada 2 persamaan, kita guna persamaan 2 pula. Sebab tadi kita dah guna persamaan 1. So y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. Okay. So gantikan y adalah 4 tolak 2x kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. So 4 tolak 2x kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. Yang ini saya dah pernah ajar dalam kelas sebelum ini macam mana kita nak kembangkan dengan cara mudah. 4 kuasa 2, 16. Okay. Ini sentiasa tolak ikut atas. Tolak. Yang ini sentiasa tolak. Kalau sini tolak, sini tolak. Okay. Ini tolak, sini tolak. Sini tambah, maka sini tambah. 2 darab 2, 4. 4 darab 4, 16x. 2 darab 4, 8. 8 darab 2x, 16x. Kemudian, operasi yang kanan yang kedua sentiasa tambah. So 2 kuasa 2, 4. X kuasa 2, X kuasa 2. Okay, 4 kuasa 2, 16. Awak kena tahu cara ni tau. Dalam Mathemax kena guna cara ni terus. Tak ada guna cara pengembangan dah. Kena guna cara ni. So 4 kuasa 2, 16. Tolak, ini tolak. 4 darab 2, 8. 8 darab 2x, 16x. Tolak, walaupun ni tolak, operasi kedua sentiasa tambah. 2 kuasa 2 jadi 4. X kuasa 2 jadi X kuasa 2. Tambah 5 sama dengan 4x. Jadi, saya kumpulkan 4x kuasa 2 tolak 16x. Okay, tambah jadi tolak 4x. Okay, 16 tambah 5, 21. Sama dengan kosong. So, saya permudahkan lagi. 4x kuasa 2 tolak 20x tambah 21 sama dengan kosong. Baik. Awak tekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? Semua orang tekan kalkulator guna EQN. Berapa jawapan X awak? Berapa? Adriana. Berapa jawapan Adriana? Adriana. Guna kalkulator Guna kalkulator masing-masing. 3.5. 3.5. Okey, awak dapat 3.5 kan? Lagi satu? Lagi satu 1.5. Okey, good. Thank you. Tapi awak tak boleh bagi dalam perpuluhan tau. Untuk yang ini, jangan bagi dalam perpuluhan. Awak bagi dalam pecahan. So 3.5. Pecahan dia berapa? 7/2. 7/2. 1.5 pecahan dia berapa? 3/2. Yes, 3/2. Bagi dalam pecahan tak wajar. Baik. Okay, good. So sekarang kita nak buat pemfakturan. Pemfakturan, kita darabkan bawah ke kiri. Dia jadi 2x. Okay, 2x. 2x.
Bawah darab ke kiri 2x. 7 bawa ke kiri. Dia jadi tolak 7. Sebab kita nak jadikan sebelah kanan ni sama dengan kosong. Okay. 2 darab x, 2x. 7 bawa ke kiri jadi tolak 7. Yang ni pun sama 2x, 2x. 3 bawa ke kiri dia jadi tolak 3 sama dengan kosong. Ini namanya zero product. So kita nak buat pemfakturan, kita ambil saja yang sebelah kiri 2x tolak 7 dengan 2x tolak 3 sama dengan kosong. Okey, double check. 2x darab 2x, 4x kuasa 2. So kita punya pemfakturan dah betul, equation kita dah betul, dah tally. Okey, tak perlu nak permudahkan lagi dah. Okey, so 2x darab 2x, 4x kuasa 2. So dah tally dah betul depan. So belakang tu akan betul lah. Okey. Sampai sini boleh faham tak? Boleh. Nak Boleh. dapat x, nak dapat y. So bila x sama dengan 7/2, apa dia nilai y? Y tadi kita dapat 4 tolak 2x. So 4 tolak 2x. Gantikan 4 tolak 2 darab 7/2. So y sama dengan 4 tolak 7 dapat negatif 3. Okay, so x 7/2, y negatif 3. Bila x sama dengan 3/2, y sama dengan 4 tolak 2x. Sama juga yang tadi, kita gantikan nilai x kita yang baru. So 3/2, so 4 tolak 3, y sama dengan 1. Okay, sekarang ini kena buat kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir tak perlu triple dot, tak perlu hashtag, tak perlu double line. Awak hanya tulis x sama dengan 7/2 dan y sama dengan negatif 3. Itu pasangan pertama. Pasangan kedua, x sama dengan 3/2, y sama dengan 1. So selesai. Boleh faham? Boleh. Ada nak tanya apa-apa? Ada nak tanya? Okay, 18 orang dah masuk. Bagus. Ada apa-apa nak tanya? Tak. Okay, contoh 8. Sama dengan contoh 8. Selesaikan persamaan serentak yang berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. Okay, penghapusan. 2x tambah y sama dengan 4. X kuasa 2 tolak 2xy sama dengan 3. 2x tambah y sama dengan 4. X kuasa 2 tolak 2xy sama dengan 3. Okay, penghapusan. Persamaan 1 dengan persamaan 2. Kenapa kita perlu namakan persamaan supaya kita tak tertukar? Okay, so seeloknya awak samakan persamaan. Bila menggunakan kaedah penghapusan, mesti samakan dia punya pemalas. Okay, samakan dia punya pemalas. Dia punya unknown ni, unknown dia. So ni y, ini xy, ini x kuasa 2. Okay, so saya nak samakan, katakan saya nak samakan xy. Okay. Saya nak samakan xy, jadi saya darabkan dengan persamaan 1 ni. Saya darabkan dengan, ni dah ada y yang tak ada 2x. So saya darabkan dengan 2x. Okay, persamaan 1 saya darab dengan 2x. Jadi persamaan 1 saya akan jadi 2x darab 2x, 4x kuasa 2 tambah 2xy sama dengan 2x darab y, 2xy, 4 darab 2x, 8x. Okay, ni persamaan 1.
Sorry, 3. Sebab kita dah ubah persamaan 1. Dia jadi persamaan 3. So X kuasa 2 tolak 2 XY sama dengan 3. Ini tadi persamaan 2. Kita boleh selesaikan persamaan ini. Okay, kita guna operasi. Kalau berbeza operasi, kita guna operasi tambah. So, 4X tambah X kuasa 2 akan jadi 5X kuasa 2. Okay, ini habis. Okay. So, ini akan jadi sama dengan 8X tambah 3. Okey, seterusnya. Sampai sini kita dah kumpulkan X kuasa 2 tu. So saya bawakan dia ke kiri. 5X kuasa 2 tolak 8X tolak 3 sama dengan 0. Bawakan semua ke kiri. Ini dah jadi quadratic equation. Dah jadi persamaan kuadratik. Okey, guna kalkulator juga cari nilai X. Apakah nilai X yang awak dapat? Okey, volunteer. Divya. Cikgu, jawapan dia memang perpuluhan banyak-banyak. Betul. Tuhan, betul. 1.91. Berapa? 1.913. 91. Lepas nombor 3 berapa? 1.913. 3. Bagi saya 5. Sebut saya 5 titik perpuluhan. 9136. 1.9136. Selepas 6. 5 titik perpuluhan. 5 titik perpuluhan. Lima titik perpuluhan. 1.9136. Ada lagi tak nombor belakang dia? Cikgu, original dia 1.91355. 355. Okey. Yang lagi satu jawapan? Negatif 0.31355. Negatif 0.31355. Okey. Jawapan awak, baik. Jawapan awak bagi kepada 4 angka bererti. Kenapa saya suruh awak sebut semua? Paling kurang 4 angka bererti. 9136. Ini bukan 4 angka bererti, ini 5 angka bererti. Ini the best lah ni. Berbanding 914. Kalau 1.914 itu 4 angka bererti. Tapi yang ini lagi elok. Yang ni pula X sama dengan negatif 0.3136. Okey, 4 angka bererti. Okey, sekarang ini bila dapat perpuluhan, maka awak punya cara tak boleh guna pemfakturan. Kena guna cara formula. Okey, formulanya macam mana? A sama dengan 5, B sama dengan negatif 8, C sama dengan negatif 3. So formula untuk X
X sama dengan negatif B tambah tolak square root B kuasa 2 tolak 4 AC per 2A. Ini adalah formula untuk X. Ya. Gantikan X sama dengan negatif B tadi. B negatif 8. Tambah tolak square root. Okay, gantikan saja. Negatif 8 kuasa 2. Tolak 4. A kita 5. C kita negatif 3. Per 2A. A kita 5. Okay. Awak ganti dalam formula. Okay, ni awak buat penggantian dalam formula ni. Awak ganti dalam formula. Awak biarkan jawapan ini. Dah dapat markah dah. Okay, so tak perlu awak nak tekan satu-satu. Maknanya awak guna kalkulator. Okay, awak guna kalkulator. Lepas tu awak dapat jawapan. Masukkan dalam formula. Dah dapat markah dah. So berhenti sampai situ saja. Okay, sekarang nak dapatkan Y. Okay, sekarang nak dapatkan Y. Awak gantikan nilai X dalam Y. So tadi Y kita. Okay, Y kita dapat daripada 1 tadi. Ambil terus 1. 2X tambah Y. 2X tambah Y sama dengan 4. From 1. So bila X sama dengan negatif 0.3136. So gantikan dalam sini 2 darab negatif 0.3136 tambah Y sama dengan 4. So Y sama dengan 4. Tolak dengan, kalau ini tolak ni tolak 0.6272. So jadi Y sama dengan 4 tambah 0.6272. So Y sama dengan 4.6272. Okay. So lagi satu. Bila X sama dengan 1.9136. Jadi gantikan 2, 1.9136. Tambah Y sama dengan 4. Saya dah kena tutup mulut dah. Okay, 3.8272 tambah Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4 tolak 3.8272. Y sama dengan 0.1728. Okay, ingat jawapan akhir pastikan awak buat dia punya kesimpulan. X sama dengan negatif 0.3136. Y sama dengan 4.6272. Okay. Lagi satu, bila X sama dengan 1.9136. Y sama dengan 0.1728. Mesti tulis kesimpulan. Tapi kesimpulan tu jangan tulis hashtag, jangan tulis triple dot, jangan tulis double line. Jangan buat double line. Okay, biarkan macam ni saja. Boleh faham sampai sini? Boleh. Okay, next. Okay, contoh 9. Okay, semua lihat contoh 9 daripada textbook. Selesaikan persamaan serentak yang berikut dengan menggunakan perwakilan graf. Maknanya kita ada 3 cara penghapusan, penggantian dengan perwakilan graf. Okay. Dia bagi soalan 2X tambah Y sama dengan 4. Y kuasa 2 tolak 4X sama dengan 0. Okay, bila nak lukis graf, maksudnya dia suruh lukis graf ni. Bila lukis graf, kita mesti tahu nilai dia. Kita kena plot. Okay, so dia bagi. Bila nilai Y bagi persamaan 2X tambah Y sama dengan 4. Okay, dia bagi X 0 sampai 5. Kita guna 0 sampai 5. X ni boleh sebarang nilai. Okay, tapi seeloknya kita ambil yang dari 0 sehingga satu nombor tertentu. Okay, 0 sampai 5. Kalau awak nak ambil X ni daripada negatif 3, lepas tu sampai 3 hingga 3 pun boleh juga.
Okay, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 pun boleh. So, sekarang yang ni contoh ni dia ambil 0 hingga 5. Jadi dia gantikan bila X kosong dalam persamaan pertama, bila X kosong, so Y dapat 4. Okay, dia gantikan bila X 1, Y berapa. Bila X 2, Y berapa. Kiralah kan guna pengiraan biasalah. Okay. Itu dapat nilai jadual pada persamaan 1. Persamaan 2 pula, Y kuasa 2 tolak 4X sama dengan kosong. Bila X kosong, okay, X kosong, Y kuasa 2 sama dengan kosong. Y kuasa 2 sama dengan kosong, nak dapatkan Y, so Y sama dengan square root kosong. Square root kosong adalah kosong. Okay, kemudian bila X sama dengan 1, okay, bila X sama dengan 1, bila X sama dengan 1, 4 darab 1, 4. Okay, dia bawa ke kanan, negatif jadi positif, so Y kuasa 2 sama dengan 4. Tulis sikit. So dia bagi Y kuasa 2 tolak 4X sama dengan kosong. Bila X sama dengan 1, so Y kuasa 2 sama dengan 4. Okay, square root. Square root 4. Bila square root mesti ada tambah tolak. Square root mesti ada tambah tolak. Lagi satu yang ada tambah tolak adalah modulus. Modulus mesti ada tambah tolak. Okay. So Y sama dengan tambah tolak square root 4. So Y sama dengan tambah tolak 2. Itu yang didapat sini. Y tambah tolak 2. Bila X sama dengan 2. Cara yang sama. Sebab bila square root ada tambah tolak. Okay, dapat nilai-nilai ini. Okay. Awak boleh tekan kalkulator. Awak boleh cuba sendiri. Kemudian kita kena guna graf. Sebab dia kata perwakilan graf. Mesti guna graf. Okay. Nak guna graf mesti plot. Okay, bila plot kan ini bagi garis lurus 2x tambah y sama dengan 4. Linear ni garis lurus. Okay, 2x tambah y sama dengan 4. Plot tu maksudnya bila awak baca balik daripada table. Bila x kosong, y 4. Bila x kosong, y 4. Bila x 1, y 2. So masukkan dalam graf. Bila x kosong, y 4. Bila x 1, y 2. Bila x 2, y kosong. Okay, gantikan. Kemudian awak lukis garis lurus. Okay, kemudian untuk kuadratik pula pun sama. Masukkan dalam graf. Okay, masukkan dalam graf dan lukis lengkung. Okay, lengkung ni mesti smooth mesti licin. Okay, ini dah belajar tingkatan 3. Cara melukis graf. Sampai sini boleh faham ke? Boleh faham ke sampai sini? Tak ada respon. Boleh faham ke? Halo? Daryl Sin masih ada dalam kelas? Boleh. Okey. So sekarang nak cari penyelesaian. Bila nak cari penyelesaian, awak cari titik persilangan. Titik persilangan antara dua graf. Okey, persilangan antara dua graf ini adalah penyelesaian bagi persamaan serentak tadi. So, persilangan dia pada titik 1, 2 dan ini pada titik 4, negatif 4. So, persilangan ini adalah penyelesaian bagi kedua-dua persamaan tadi. Okey. So kalau macam tadi melalui pengiraan. Sekarang kalau melalui graf, awak kena lukis dua graf. Kalau ada dua persamaan maka dua graf. Okey, dua graf dan cari titik persilangan antara dua graf dan titik persilangan itu adalah penyelesaian bagi kedua-dua persamaan. Okey. Sampai sini ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Terima kasih Kak Uli. Okay, next. Contoh 10.
Okey, sebuah kilang pembungkusan makanan ingin membungkus dodol dalam sebuah bekas yang berbentuk prisma tegak dengan tapak segi empat sama. So, tapak segi empat sama. Okey, ni prisma tegak. Ada prisma tegak. A, B, C, D, E, F. Tapak dia segi empat sama. Diberi jumlah panjang sisi prisma tegak. Okey, jumlah panjang. Jumlah sisi lah. Jumlah sisi. Sama dengan 133 cm. EDBC. EDBC sama dengan 25. So sini 25. ED sama dengan BC sama dengan 25. So ini 25, ini pun 25. Adakah sekata dodol dengan isi padu dodol 600 cm3. Okay, ini dapat dibungkus di dalam bekas tersebut. Jelaskan. Okay, adakah isi padu dodol 600 cm padu muat nak masuk dalam bekas ni? Ini adalah aplikasi, dia applykan dalam kehidupan harian. Macam ni lah bentuk soalan awak sekarang. Macam ni lah awak kena biasakan dengan soalan-soalan berbentuk begini. Okay, so tadi tapak dia segi empat sama. So sini X, ini X. Katakan tinggi ni Y. Okay, jumlah sisi 133. Jumlah sisi. So X ini ada 4. 1, 2, 3, 4. 4X. Kita nak buat persamaan ni. 4X tambah, sorry ini pun X juga. Mama dah tahu tadi. 5X. X, 4X tambah 1X, 5X. Tambah Y dengan Y. Ini belakang ni pun Y juga ni. So Y tambah Y, 2Y. Tambah 25 tambah 25, 50. Okay, ini bersamaan dengan 133. Persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua. Kalau kita lihat kan, gambar rajah ni ada dua unknown tau. Bila dua unknown, kebiasaannya akan ada dua persamaan. So mana lagi satu persamaan kita nak cari? Kita guna Pythagoras theorem. Okay, guna Pythagoras theorem. Yang ini 25. X, Y 25. Pythagoras theorem. Saya keluarkan ni X, Y 25. So X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 25 kuasa 2. Ini adalah persamaan 2. Okey, sampai sini. Okay, saya permudahkan persamaan 1 tadi. 5X tambah 2Y sama dengan 133 tolak 50. Dia dapat 83. Ini persamaan 1. Saya permudahkan persamaan 1. Okey. Sekarang ini saya nak selesaikan dua persamaan. Saya nak selesaikan dua persamaan. Saya ambil persamaan 1 from equation 1. Saya guna penggantian. From equation 1, 5X tambah 2Y sama dengan 83. So saya buat salah satu unknown sebagai subjek. Katakan saya buat Y sebagai subjek. So Y sama dengan 83 tolak 5X per 2. Okay. 83 tolak 5X per 2. Okay. Ini persamaan 3. Tadi saya dah guna persamaan 1. Saya tak boleh guna persamaan 1 lagi dah. Saya nak guna persamaan 2. Okay, substitute, saya ganti persamaan 3 ke dalam persamaan 2. Persamaan yang tak guna lagi. Jadi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Y kita dah jadi 83 tolak 5X per 2. Kuasa 2. Sama dengan 25 kuasa 2. Okay, awak permudahkan ini. X kuasa 2 tambah 83 kuasa 2 dapat 6889 tolak 2 darab 5X 10X. 10X darab 83, 830X tambah 5 kuasa 2, 25. X kuasa 2
25x kuasa 2 per 2 kuasa 2, 4. Sama dengan 25 kuasa 2 adalah 625. Okay, kita tak nak pembawah. Kita nak hilangkan pembawah. Kita darab semua dengan pembawah. So darab 4. So ini akan jadi 4x kuasa 2 tambah 4x kuasa 2 tambah 6889. Oh sorry, darab dengan 4. Oh sorry, ni 4 dengan 4 hilang habis. So kita salin saja yang atas. 4 dengan 4 habis, kita salin saja yang atas. Tolak 830x tambah 25x kuasa 2 sama dengan 625 darab 4 akan dapat 2500. Okay. Boleh nampak ke? Okay. Sampai sini saya permudahkan. 4x tambah 25x, saya dapat 29x kuasa 2. Okay, tolak 830x. Okay, 6889 tolak 2500, saya dapat 4389. Ini bersamaan dengan kosong. Okay, wah, sekejap pula. Saya ganti balik, saya salin balik 29x kuasa 2. 29x kuasa 2 tolak 830x tambah 4389 sama dengan kosong. Okay, guna kalkulator awak dapat x sama dengan 627 per 29 dan x sama dengan 7. Kalau guna kalkulator awak dapat dua jawapan ini. So buat zero product, 29x tolak 627 sama dengan kosong. 29x tolak 627 sama dengan kosong. Lagi 1x tolak 7 sama dengan kosong. Okay, ini adalah dua zero product. Awak dapat dua zero product, kita combinekan dia jadi factorization, pemfakturan. So 29x tolak 627 lagi 1x tolak 7. Okay, double check. 29x darab x dapat 29x kuasa 2. Okay, dah betul dah. 29x darab x dapat 29x kuasa 2. So kita punya pemfakturan dah betul. So nak dapatkan y pula. Sebab dah tahu x dapat mesti tahu y. So y sama dengan dapat daripada persamaan ni tadi. Okay, persamaan 3. Y sama dengan 83 tolak 5x bahagi 2. So bila x sama dengan, saya buat yang sedang dulu. X sama dengan 7, so saya dapat y sama dengan 83 tolak 5 darab 7 per 2. So y ini awak akan dapat 24. Okay. Bila x sama dengan 627 per 29, y sama dengan 83 tolak 5 darab 627 per 29 bahagi 2, ini awak akan dapat negatif 364 per 29. Mana? So negatif. X dengan Y ni adalah panjang. Jadi nilai negatif kita perlu abaikan yang kita dapat ni. Abaikan. Sebab panjang tak boleh negatif. Bermakna jawapan kita adalah X sama dengan 7 dan Y sama dengan 24. Soalan dia bukan suruh cari sisi, panjang sisi. Dia suruh cari adakah dodol itu, isi pada dodol muat dalam prism tegak itu, prisma tegak itu. Jadi cari volume prisma tegak. Okay, formula nak cari volume prisma tegak, awak kena guna luas cross section, keratan rentas, luas keratan rentas darab dengan tinggi. Okay. Keratan rentas. Keratan rentas bagi prisma tegak ini adalah segitiga. So 1/2 darab tapak darab tinggi. 1/2 darab tapak darab tinggi. So 1/2 darab tapak, tapak dia adalah X. Okay, darab dengan Y. X kita 7 darab 24.
Darab dengan tinggi prisma tegak. Tinggi prisma tegak adalah X ini. Ini. Tinggi prisma tegak yang ini. Ini adalah keratan rentas. Ini bukan tinggi prisma tegak. Ini adalah keratan rentas. Darab dengan tinggi ni. Okay, X. So darab dengan X7. So jawapan akhir awak akan dapat 588 cm3. Jadi adakah dodol yang isi padu dia 600 itu muat dengan prisma tegak ni? Tak. Tak. Kesimpulan itulah jawapan akhir awak. Dodol tidak muat. Dodol tidak muat. Tak kisahlah ayatnya macam mana, tapi mesti wakilkan dengan pengiraan yang awak dah dapat tadi. Mewakili pengiraan yang awak dah dapat tadi. Dodol tidak muat ke dalam prisma tegak. Ke dalam prisma tegak. Kerana volume prisma tegak sama dengan 588 cm3. Manakala volume dodol adalah 600 cm padu. Jadi bekas prisma tegak itu tidak dapat membungkus dodol tersebut. Okey, saya nak tekankan di sini. Dalam peperiksaan awak kena jelaskan. Okey, kena jelaskan. Dia tak muat sebab apa? Okey, awak dah cakap dia tak muat, tapi sebab apa? Sebab apa? Sebabnya awak tak boleh kata prisma tegak 588, dodol 600. Awak tak boleh berhenti di sini sebab awak punya alasan belum jelas. Kenapa kalau volume 588, volume prisma 588, dodol 600 tak muat? Kena buat perbandingan. Sebab prisma tegak itu tak dapat nak bungkus dodol. Dia kena ada elaboration lagi. Dia punya penjelasan dia kena panjang lagi. Okay, hati-hati sebab soalan sekarang memang suruh awak justifikasikan, awak terangkan dalam bentuk ayat macam ni. So kena jelas, ayat awak tu kena jelas. Bukan saya saja buat panjang, tapi penjelasan awak tu kena spesifik. Okay, tu untuk peperiksaan awak tau. So kena praktiskan dari sekarang. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey dah, kita selesai chapter 3. Okey, nanti saya akan maklumkan kerjanya apa. Lepas ini saya nak bincang buku hitam next class. Jadi tolong pastikan awak dah buat. Okey, saya akan bincang beberapa soalan daripada buku latihan hitam tu untuk next class sebab kita dah habis chapter 3. Okay, pastikan awak siap, awak buat buku latihan yang warna hitam tu. Buat daripada chapter 1. Okay, nanti kita refresh balik dari chapter 1. Okay, terima kasih kelas untuk hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.